Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan istiadat pembukaan rasmi yang berlangsung dengan penuh tradisi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke istiadat tersebut. Kita bersama Syaiful Bakhrin Haji Suhaili untuk laporan khas sidang Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih Razik dan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara bermula hari ini dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mustahaknya dasar-dasar sumber tenaga manusia yang ada diteliti sebagai langkah berkesan ke arah meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan menangani isu-isu pengangguran. Ke arah itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah memperkenankan bagi Manpower Planning and Employment Council MPEC ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri. Bagi tujuan menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di daerah Temburong pula, Baginda telah memperkenankan bagi Penubuhan Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT bertitah pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan perlunya persidangan Majlis Mesyuarat Negara diperkasa lagi kerana tegas Baginda, terdapatnya sesetengah ahli lebih banyak bertanya dari memberikan buah fikiran yang menjadikan perbahasan kurang menarik. Dalam titah, Baginda juga menyentuh pelbagai aspek ekonomi yang ketika ini menghadapi ketidaktentuan yang digawatkan lagi oleh pergolakan geopolitik dunia dan penularan wabak COVID-19. Namun, titah Baginda, negara masih mampu mencatatkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan di samping dapat menikmati beberapa pembaharuan di segi infrastruktur maupun yang berbentuk dasar. Justru, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap negara Brunei Darussalam terus mengamalkan doa sebagai budaya bangsa agar negara terus mendapat perlindungan Allah. Ketidaktentuan itu digawatkan lagi oleh pergolakan geopolitik dunia yang tidak berkesudahan. Kemudian secara mendadak, pasaran kewangan dunia pula, terutama di rantau Asia, mengalami masalah teruk akibat penularan wabak COVID-19. Kesan daripada wabak ini telah menjejaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara di dunia, termasuk menjadi sebab kurangnya permintaan minyak dan gas dunia yang secara automatik menjadikan harga kedua-dua komoditi ini jatuh. Ini boleh menyebabkan negara mengalami defisit setelah mencatat lebihan baki fiskal pada tahun kewangan 2018-2019. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menzahirkan kesyukuran kerana negara bebas dari wabak yang menggerunkan COVID-19 dan berharap dengan amalan berdoa yang berterusan, negara Brunei Darussalam akan terus mendapat perlindungan Allah.
Pada hemat beta, ini adalah kerana berkat Brunei sentiasa menghayati doa. Di masjid-masjid kita berdoa, di rumah-rumah kita berdoa, dan di majlis-majlis kita berdoa. Pendeknya, Brunei Darussalam adalah cukup makmur dengan doa. Maka beta berharap supaya kita meneruskan amalan berdoa sebagai budaya bangsa. Turut juga disyukuri kerana sepanjang tahun 2019, kerajaan beta masih dapat meraih beberapa pencapaian yang signifikan, antaranya transformasi sektor telekomunikasi yang mampu bertindak meningkatkan inovasi untuk mengubah lanskap ekonomi negara ke arah era digital, the fourth industrial revolution, melalui penubuhan syarikat Unified National Networks Sdn Bhd, syarikat UNN yang 100% dipunyai oleh kerajaan beta. Mengenai sumber tenaga manusia, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah memperkenankan bagi Manpower Planning and Employment Council MPEC ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri bagi memikirkan langkah-langkah berkesan ke arah meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dan menangani isu pengangguran. Dasar-dasar yang ada juga mustahak diteliti. Misalnya, yang berkaitan dengan kemasukan pekerja-pekerja asing, halangan atau proses yang boleh menyekat community business dari berkembang, mengadakan latihan-latihan bagi membantu pencari-pencari pekerjaan, mereview silibus-silibus yang berkaitan dengan program latihan, mereview proses mempercepatkan pengisian jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan awam dan lain-lain. Beta juga telah memperkenankan penubuhan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong bagi tujuan menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di daerah ini. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan setiap agensi kerajaan supaya berhati-hati dalam menggunakan peruntukan yang telah disediakan serta menggunakan wang kerajaan dengan tulus dan amanah. Ini tegas baginda kerana perbelanjaan kerajaan terus meningkat tahun demi tahun. Perlu diingat, hasil pendapatan yang banyak tidaklah semestinya mampu untuk menjamin kestabilan dan kekukuhan keuangan. Andainya hasil itu tidak diurus dengan betul dan cekap. Tetapi dengan adanya amalan berhemah dan usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi, maka insya-Allah kita akan dapat mengukuhkan kestabilan makroekonomi dan kedudukan keuangan negara. Dalam pada itu, sangatlah penting diingat mengenai cara penggunaan wang kerajaan. Cara ini mesti benar-benar telus dan amanah. Jangan mentang-mentang wang kerajaan kita pun secara sewenang-wenang membuat projek walaupun projek itu kurang penting atau memang ada kecenderungan berbelanja besar sebab peruntukan dari kerajaan, atau mungkin juga di sebalik peruntukan besar itu berlaku sandiwara pintu belakang dengan pihak-pihak tertentu di luar kerajaan. Pengawasan yang lemah terhadap kerja-kerja projek boleh menyebabkan banyak kerosakan atau kekurangan dan berlakunya penyelewengan. Perkara itu juga dibangkitkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia.
Mengapa ini terjadi? Pertama, kerana pengawasan lemah. Dan kedua, apabila pengawasan lemah, maka mudahlah berlaku penyelewengan seperti penyelewengan menggunakan bahan-bahan yang murah atau rendah kualiti. Di sini, beta ingin menyeru khasnya kepada ahli-ahli yang berhormat, yang dilantik, supaya menyuarakan pandangan-pandangan mereka tanpa ragu-ragu. Suara mereka adalah diperlukan untuk kebaikan. Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung dengan penuh tradisi di bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis. Ini menandakan bermulanya sesi membincangkan usul belanjawan negara bagi tahun kewangan 2020-2021. Ahmad Nurul Airui Hajurani membawakan laporannya. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Suri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Buka barisan siap sedia untuk diperiksa. Ampun, beribu-ribu ampun. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja yang terdiri daripada 108 anggota pasukan polis diraja Brunei di bawah kawalan penguasa polis Haji Mahran bin Haji Ahmad, pegawai pemerintah perbarisan. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli rasmi kerana jawatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Ditubuhkan menurut Bab 23 daripada Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dan ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. Majlis Mesyuarat Negara dibubarkan pada tahun 1984 dan diwujudkan semula pada tahun 2004. Penubuhan persidangan tersebut adalah sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-58 pada 15 Julai 2004. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi perarakan masuk cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang terdiri daripada menteri-menteri kabinet, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil daripada 4 daerah melambangkan penyatuan dan kesatuan bangsa Brunei. Ia turut membuktikan kepada dunia bahawa negara juga mengamalkan sistem demokrasi yang bercalakkan nilai-nilai kebrunaian melalui muzakarah dan musyawarah bersandarkan konsep Melayu Islam Beraja MIB.
Allahumma nawwir bika Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Selain pembentangan dan perlulusan anggaran belanjawan negara, persidangan ini merupakan sesuatu yang amat signifikan dan simbolik tentang betapa pentingnya suara dan hasrat rakyat dalam sama-sama memikir dan menentukan hala tuju negara demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Persidangan antara lain memberi perhatian kepada beberapa perkara yang dijadikan fokus utama seperti pelaksanaan strategi bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah mempelbagaikan ekonomi negara dan memperkemaskinian segala dasar peraturan dan prosedur supaya lebih telus dan teratur. Di sebalik situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ketika ini, negara masih mampu untuk mencatatkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan serta melaksanakan beberapa pembaharuan dari segi infrastruktur dan dasar. Sepanjang tahun 2019, negara telah mencatatkan beberapa pencapaian yang penting. Namun negara tidak boleh leka dengan pencapaian yang diraih itu. Bahkan perlu memandang jauh ke hadapan. Justru persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ini akan menjadi wadah strategik bagi memikir dan membahaskan perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat dan negara. Ahmad Nurul Airi Hajirani melaporkan untuk Berita RTB. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini akan membincangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2020-2021 yang akan digunapakai bermula 1 April 2020. Sidang pagi tadi meneliti dan mengesahkan minit persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-15 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang tahun lalu selama 11 hari bermula 7 Mac hingga 23 Mac 2019. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kesri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan yang akan berlangsung selama beberapa minggu ini diharap akan dapat diperkasa lagi dengan mengetengahkan buah fikiran bukan banyak bertanya seperti yang dititahkan oleh Kebawah Duli Maha Mulia yang menjadikan perbahasan kurang menarik. Selain itu, titah baginda apa juga usul dan hujah yang dikemukakan dalam persidangan hendaklah berasaskan kepada pemikiran dan penelitian yang rapi, disokong oleh fakta-fakta yang betul dan tepat dan memfokus hanya kepada isu-isu yang relevan. Saya ingin sekarang memberikan peluang kepada ahli-ahli yang berhormat. Majlis Mesyuarat Negara ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negara Brunei 1959 dan ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24.
Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah antara ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Juga menjadi ahli rasmi kerana jawatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Suri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib. Ahli-ahli rasmi kerana jawatan juga terdiri dari menteri-menteri kabinet. Mereka ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Suri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Suri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ahli yang dilantik terdiri daripada orang-orang bergelar iaitu Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekermadewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim. Manakala ahli-ahli yang dilantik terdiri daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan ialah Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsyad, Yang Berhormat Awang Ong Tiong Oh, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Meroyanti binti Datuk Sri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Yang Berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Ash'ari, Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad. Sementara wakil yang dilantik dari daerah-daerah ialah Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Ma'un,
Penghulu Mukim Brakas B, daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Penghulu Mukim Kota Batu, daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin, Penghulu Mukim Gadung A, daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Awang Haji Muhimin bin Haji Johari alias Jahari, Ketua Kampung Lima Manis, daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, Ketua Kampung Masjid Lama, Pekan Muara, Sabun dan Pelumpong, daerah Brunei dan Muara. Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Penghulu Mukim Liang, daerah Belait. Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ketua Kampung Labi 1, daerah Belait. Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Penghulu Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong. Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Penghulu Mukim Telisai, daerah Tutong. Dan Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Penghulu Mukim Bokok, daerah Temburong. Sementara jurutulis Majlis Mesyuarat Negara ialah Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar. Ahmad Nurul Airi Hajurani melaporkan untuk Berita RTB. Dengan visi meningkatkan keberkesanan dengan efisien dan inovatif, Majlis Mesyuarat Negara memainkan peranan penting dalam meluluskan rang undang-undang perbekalan tahunan bagi setiap kementerian dan jabatan kerajaan sebelum akhir tahun kewangan pada setiap 31 Mac. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang akan membincangkan beberapa perkara sebelum rang undang-undang diluluskan. Husin Ismail mengimbas kembali sidang mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-15 Majlis Mesyuarat Negara tahun lalu. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-15 Majlis Mesyuarat Negara tahun lalu diadakan bermula 7 Mac 2019 dengan tema Belanjawan Negara, Pelaburan untuk Masa Depan atau Investing in Our Future. Tema tersebut memberikan penekanan kepada perancangan perbelanjaan kerajaan melalui pelaksanaan program-program yang efisien dan inisiatif-inisiatif pelaburan yang mampu menyediakan ekosistem bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi masa kini dan hadapan tanpa terlalu bergantung kepada pihak kerajaan. Dengan meluluskan peruntukan sejumlah 5.86 bilion ringgit Brunei bagi tahun kewangan 2019-2020, ia dihasrat akan dapat memacu pembangunan negara dengan membukakan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang dan industri baharu, meningkatkan aktiviti-aktiviti perniagaan, perekonomian dan penyediaan sumber tenaga manusia yang berkemahiran dan marketable. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara juga sebagai saluran bagi ahli-ahli yang berhormat membahaskan perkara-perkara yang signifikan bagi rakyat dan negara dengan mengemukakan buah fikiran dan cadangan yang membawa kepada perubahan. Sebelum sidang Majlis Mesyuarat Negara dimulakan, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara juga mengadakan sesi muzakarah bersama menteri-menteri kabinet dengan mengadakan kunjungan ke kementerian-kementerian. Ia dihasrat menjadi satu platform atau landasan bagi kementerian berkenaan untuk berkongsi idea, isu, pandangan dan cadangan di samping memberikan informasi terkini mengenai perkhidmatan, peranan serta tanggungjawab kementerian bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk secara berterusan melalui penyediaan prasarana asas dalam matlamat pencapaian Wawasan Brunei 2035. Tahun ini Majlis Mesyuarat Negara turut mengadakan beberapa siri lawatan ke tapak-tapak lokasi perusahaan pertanian, perikanan dan pelancongan yang bertujuan mendapatkan ulasan dan pandangan berhubung dengan perkembangan industri di negara ini. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung semula esok bermula pukul 9.15 pagi.
Sesi persidangan dibukakan kepada orang awam dan institusi pendidikan yang berminat untuk mendengarkan perbincangan dan perbahasan. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Razik Razikin Abdullah dan Umi Masitas Osman untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Syaiful Bahrain. Kita ikuti berita yang baru kami terima daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan mengenai pengesanan kes pertama yang mana ujian awal didapati positif dijangkiti COVID-19 pada petang hari ini. Kes pertama ini merupakan seorang lelaki yang berusia 53 tahun. Pesakit tersebut telah pulang ke negara ini pada 3 hari bulan Mac 2020 dari Kuala Lumpur, Malaysia bersama dengan 3 orang rakan. Pada masa ini, pesakit tersebut sedang menerima rawatan di Pusat Pengasihan Kebangsaan Tutung. Pesakit mula merasa kurang sihat, sakit badan, kurang selesa, batuk dan selsema pada 7 hari bulan Mac 2020 dan telah mendapat rawatan di bahagian kecemasan di Hospital Raja Seri Pengerunak Seleha pada keesokan harinya. Sebagai salah satu langkah pemantauan, berdasarkan pesakit tersebut mempunyai sejarah perjalanan ke negara yang terjejas dan menghidap tanda-tanda jangkitan pernafasan, ujian untuk mengesan jangkitan COVID-19 telah dijalankan. Dari hasil ujian awal tersebut telah mendapati pesakit positif bagi ujian permulaan jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih menunggu hasil ujian pengesahan from one of the reference lab center in the region. Pada ketika ini, pesakit berada dalam keadaan yang baik dan stabil dan pihak Kementerian Kesihatan telah bertindak segera dengan mengesan dan menghubungi semua kontak termasuk ahli keluarga pesakit dan 3 orang rakan yang ikut serta dalam perjalanan bersama pesakit tersebut. Kesemua ahli keluarga yang tinggal serumah bersama pesakit telah diberikan notis untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Kontak-kontak tersebut juga akan menjalani ujian bagi mengesan COVID-19. Kementerian Kesihatan akan terus mengekalkan kesiapsiagaan yang tinggi dalam mencegah dan mengawal penularan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam ini dan langkah surveillance dan penilaian risiko bagi mengesan sebarang jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat telah dipertingkatkan dalam 2 minggu yang lalu, memandangkan terdapat peningkatan penularan jangkitan di rantau Asia Pasifik. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin menyarankan kepada orang ramai untuk tidak merasa cemas dan panik serta terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, kerap membasuh tangan dengan air bersih dan sabun, menutup ataupun memakai penutup muka atau mask jika ada mempunyai tanda-tanda jangkitan pernafasan seperti batuk atau selsema, dan menutup dengan tisu ketika batuk ataupun bersin dan membuang tisu tersebut ke dalam tong sampah dengan segera. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan lagi kepada orang ramai untuk menangguhkan perjalanan ke negara-negara yang terjejas. Ini adalah sebagai langkah untuk mengetatkan lagi kawalan kemasukan penyakit berkenaan ke negara ini yang mana telah diketahui dapat menjangkiti dari manusia ke manusia. Kementerian Kesihatan juga meminta kerjasama orang ramai untuk mengelakkan daripada menyebarkan maklumat yang tidak betul dan tidak sahih. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Dari itu, pihak Kementerian Kesihatan percaya dengan kerjasama orang ramai
to be more socially responsible dan mengekalkan apa yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, insyaAllah kita akan dapat mengawal jangkitan COVID-19 ini. Dan untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan, itu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian-talian berikut. Talian Nasihat Kesihatan 2381380 atau 2381383 pada waktu-waktu pejabat ataupun talian Darussalam 123 di luar waktu pejabat. Jabatan Bomba dan Penyelamat petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun jabatan berkenaan ke-60. Majlis diadakan di Surau Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat. Hadir Awang Muhammad Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Awang Lim Hock Guan, Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat. Pengisian majlis ialah sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu asar berjemaah serta membaca surah Yasin, Ratib Al-Atas dan doa kesyukuran. Lebih 100 orang pegawai dan anggota pasukan bomba dan penyelamat menghadiri majlis tersebut. Bengkel seni tari tradisi Brunei dikendalikan ke arah membentuk dan membina generasi penerus dalam memastikan warisan seni budaya Melayu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Bengkel 3 hari yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Puni dan Batang Tuau di daerah Temburong itu berakhir dengan majlis penyampaian sijil yang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Dwahim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Seramai 30 peserta menghadirinya, bengkel khas bagi para belia dan bertujuan untuk memberikan ruang kepada majlis-majlis perundingan mukim dan kampung untuk mewujudkan kumpulan penari tarian tradisi. Bengkel merupakan salah satu inisiatif Majlis Perundingan Kampung Batang Tuau bagi memberikan ilmu pengetahuan serta pendedahan berbentuk asas kepada golongan belia mempelajari seni tarian tradisi. Tarian anding imba, tarian kayum, siok, belajar tarian Brunei. Saya ikut tarian di sekolah Batu Apai. Saya pernah ikut berlawan di Rentak Optima nombor 2. Sepanjang saya menjalani bengkel seni tari aslian, banyaklah pengetahuan nama-nama tarian, bila akan dipersembahkan. Pernah ikut menari tarian asli. Tidak pernah menarikan. Lemah longlainya, alunannya berseni, cantik. Pusat Bahagia Kampung Pulai petang tadi menerima lawatan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Sarawak beserta rombongan. Rombongan dalam rangka lawatan kerja rasmi ke negara ini selama 5 hari. Semasa berada di pusat tersebut, rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah mendengarkan taklimat mengenai peranan dan bidang tugas utama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, terutamanya perkhidmatan institusi keluarga, wanita dan kanak-kanak, disampaikan oleh Dayang Rostinah binti Pihin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan, Datuk Paduka Haji Muhammad Tahir, Pemangku Pengarah JAPIM. Juga hadir Dayang Saidah binti Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Selepas taklimat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah serta rombongan melawat ke kelas-kelas kemahiran dan latihan Pusat Bahagia bagi menyaksikan pelatih-pelatih menunjukkan kemahiran seperti memasak, menjahit, membuat kain tenunan, pengajaran bahasa isyarat Braille, kelas agama dan pertukangan kayu. Para rombongan juga berpeluang menyaksikan pameran keusahawanan yang mempamerkan produk-produk daripada warga emas, orang kelainan upaya OKU, Ibu-Ibu Tunggal, program pengupayaan asnaf zakat, Satu Kampung Satu Produk, Satu Kes Satu Pi dan program curahan ilmu.
Perkhidmatan berkhatan bagi musim cuti persekolahan penggal pertama tahun ini akan diadakan dari 14 Mac hingga 26 Mac. Sehubungan itu, tarikh pendaftaran perkhidmatan berkhatan akan bermula esok sehingga Khamis 12 Mac. Ibu bapa atau penjaga hendaklah membawa anak mereka beserta kad Bruhims dan sijil kelahiran anak semasa membuat pendaftaran bagi pemeriksaan kesihatan. Perkhidmatan pendaftaran dan berkhatan bertempat di Blok Pesakit Luar tingkat 1 atas Farmasi Pesakit Luar, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Orang ramai bolehlah berjumpa terus dengan pegawai berkhatan pada tarikh tersebut pada tempat yang telah ditetapkan. Pendaftaran berkhatan ini adalah terhad dan berdasarkan kepada first come, first serve. Bekalan air di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan terganggu dan menerima tekanan air rendah esok, terutama di kawasan yang tinggi. Kita ikuti maklumat mengenainya. Pasukan polis di Raja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan 2 pekerja warga negara Indonesia yang lari dari majikan. Nur Hidayati Rajman Yatim pemegang pasport B4001226 dan Megawati 37 tahun pemegang kad pengenalan hijau 51458777. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian telefon 266-1334 dan Balai Polis Sungai Liang melalui talian telefon 2323-0250 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Liga Bola Keranjang Kebangsaan BBA membuka tirainya semalam di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. Rasmiannya disempurnakan oleh Pengira Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kategori lelaki disertai oleh 6 buah pasukan sementara kategori wanita 4 pasukan. Perlawanan pertama bagi kategori lelaki menyaksikan pertemuan antara pasukan Kuala Blight B dengan Tutong. Pada suku pertama, pasukan Tutong berjersey hitam mendahului dengan kiraan 18-3. Pada suku kedua, Tutong terus mendominasi perlawanan dengan kiraan 39-16. Pada aksi suku ketiga, Kuala Blight berjaya memperoleh 16 mata. Bagaimanapun, pada suku terakhir, Tutong terus mempamerkan aksi terbaik mereka sekaligus memenangi perlawanan dengan kiraan 71-39. Perlawanan kedua mempertemukan pasukan Brunei Muara A berjersey kuning dan Kuala Blight. Suku pertama Brunei Muara A mendahului dengan kiraan 22-17. Pada suku kedua perlawanan semakin sengit apabila Kuala Blight merapatkan jurang mata 30-34. Suku ketiga Kuala Blight mendahului permainan dengan kiraan 58-46. Namun pada suku terakhir Brunei Muara A bangkit dan memberikan saingan sekaligus memenangi perlawanan dengan keputusan tipis 73-71. Kejohanan bola sepak Liga Super Brunei, pasukan Majlis Sukan Polis di Raja Brunei MSPDB dan DPMMFC berkongsi satu mata selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama. Perlawanan berlangsung di Stadium Hassan Al-Bolkiah Gadong. DPMMFC yang berjersey kuning membuka tirai jaringan pada minit ke-10 menerusi Afif Rashidi. Pasukan MSPDB hanya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-88 melalui rembatan kencang Muhammad Naim Haji Tarif. Sementara itu, di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas berlangsung pertemuan di antara Bakis FC dengan Rimba Star FC. Kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol pada separuh masa pertama. Pada babak kedua, Bakis mendahului perlawanan melalui Sheikh Muiz Iskandar Sheikh Haji Zakaria. Selang 5 minit kemudian, Rimba Star menyamakan kedudukan menerusi jaringan Nazran Akmar Zul.
Pada minit ke-71, rembatan Faisal Ahad dari Bakes menggegarkan gawang Rimbesta untuk kedudukan akhir 2-1 memihak kepada Bakes.